2. Inspirasi Euphoria Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama menerusi perkongsian seterusnya. Bukan perkongsian seterusnya, perkongsian pertama di Aspirasi. Kita ada Pesona Dizarah bersama dengan kita, dah berada di hujung Skype waktu ini. Kita bersama dengan tak lain tak bukan one and only Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siasa orang tua macam ni lah. Alhamdulillah. Yang penting masih lagi kedengaran suara Ustaz kan di Radio IKIM. Itu yang paling penting. Hari Isnin mesti kedengar suara Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz kita nak sambung lagi perkongsian Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah yang ke-86. Nama apa Ustaz? Al-Muqsid. Al-Muqsid. Allah Al-Muqsid. Baik, kita teruskan saja pada pengajian kita. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala. Dirahmati Allah, dijikayati sosial kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Daripada kejauhan kita berada di rumah masing-masing. Sudah memulakan kembali norma baru kita. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan segera kepada kita, masyarakat kita dan negara kita. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, pada hari ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Muqsid. Allah Al-Muqsid iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengadili. Allah Subhanahu wa taala yang mengadili. Jadi kita ni hidup di dunia ini bukan sekadar di sini. Okey. Jadi kita berada di sini hanya sementara dan kita sedang mengutip sebanyak mungkin bekalan untuk kita balik ke negeri asal kita iaitu akhirat. Jadi akhirat adalah negeri yang kekal abadi dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi nak ceritanya kat sini, akhirat lebih baik dan juga lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ni bukan tak baik, bagus. Tapi akhirat lagi bagus. Di dunia ni bukan tak baik, baik. Tapi akhirat lagi baik. Di dunia ni bukan tak best, best. Tapi akhirat lagi best dan lagi kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berada di akhirat sana? Di akhirat sana ada pengadilan. Allah Subhanahu wa taala Al-Muqsid, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili setiap daripada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini dan manusia yang diberi taklifan dan juga jin. Maknanya Allah akan adili segala perbuatan-perbuatan baik, segala perbuatan-perbuatan buruk, segala perkara-perkara yang berkaitan mereka dengan sesama mereka dan sebagainya. Jadi ini salah satu gelaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Muqsid, itu Allah yang Maha mengadili. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Sebab itu, untuk kita ni diadili dengan selamat, kita kena faham dua benda. Kita kena selalu membuat amalan, dan apabila kita nak membuat amalan, kita kena faham dua perkara. Okay, jadi hari ini nama Allah Al-Muqsid, Allah yang Maha mengadili, kita kena faham dua perkara dalam kita sini sentiasa berusaha untuk kita mengumpul bekalan untuk balik ke akhirat. Dua perkara yang kita kena faham. Apa dia? Yang pertamanya, ada usaha yang melahirkan usaha. Okey, salin. Yang pertama, ada usaha yang melahirkan usaha. Dan yang keduanya, ada usaha yang memberhentikan usaha. Okey, dua benda ni. Salin dulu. Nanti saya akan ceritakan konsep dia. Pertama, ada usaha yang melahirkan usaha. Dan yang keduanya, ada usaha yang memberhentikan usaha. Kalau dalam istilah ilmu psikologi, dipanggil, dalam kita berusaha ni, yang pertama ni dipanggil create. Kita kena berusaha untuk melahirkan usaha. Create. Usaha. Dan ada yang dipanggil, yang keduanya, usaha memberhentikan usaha. Dalam ilmu psikologi dipanggil sebagai create anti-create. Create yang akan memberhentikan
creation, maknanya usaha tu. Ada usaha yang akan memberhentikan usaha. Ada usaha yang akan melahirkan usaha. Dan ada usaha yang akan memberhentikan usaha. Pening lah Ustaz. Usaha berapa semua ni kan? Apa sebenarnya Ustaz? Kita akan kongsikan. Usaha berapa ni? Okay. Jadi maknanya, salin dulu istilah ni. Create, usaha melahirkan usaha, dan create anti-create. Iaitu usaha memberhentikan usaha. Ini yang kita kena faham. Supaya kita, bila kita nak berusaha tu benda, kita kena faham apa benda yang perlu kita usahakan dengan bagus. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kita bagi contoh untuk senang faham. Usaha melahirkan usaha. Okey. Usaha melahirkan usaha. Contoh pada hari ini. Katakan, kita disuruh berusaha. Allah sebut, fakulik malu. Kau beramallah. Allah sebut dalam Quran, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Kita kena usaha. Okey. Jadi usaha melahirkan usaha. Contoh. Katakan DJ Kak Ayati, ibu-ibu kakak sekalian kan. Hari ini kita datang majlis ilmu. Kita berusaha untuk hadir majlis ilmu. Kan? Maknanya kita berusaha untuk datang majlis ilmu. Kita berusaha. Jadi kita start kereta daripada rumah, kemudian kita pergi ke masjid. Kan? Kita pun dengar majlis ilmu. Kan? Jadi kemudian ketika berada dalam majlis ilmu, kita melahirkan usaha yang lain. Apa dia? Kita menyapa orang. Sebab dalam hadis Nabi SAW suruh kita ni menyapa orang. Absyus salam bainakum. Kamu sapalah orang dengan keadaan mereka dengan memberi ucapkan salam. Jadi kita pun Assalamualaikum. Maknanya daripada usaha, dia akan melahirkan satu usaha yang baru, melahirkan salam. Daripada salam, kita berukhuwah. Dia melahirkan usaha yang lain. Kita berukhuwah. Kita bertanya, apa khabar? Awak daripada mana? Oh, saya tinggal kat belakang ni. Oh, awak? Oh, saya tinggal kat belakang ni juga. Tak pernah jumpa pun. Sebelum ni tak pernah usaha. Oh, sama-sama belakang. Okey. Daripada usaha, melahirkan usaha. Dah berukhuwah. Dah bersembang-sembang. Usaha melahirkan usaha. Apa dia? Dengar cerita kan, dekat sana tu ada rumah anak yatim lah. Apa kata kalau kita ziarah? Usaha melahirkan usaha. Kita pun, ziarah, jom lah. Kita pun mencadang, kita ziarah ke rumah anak yatim. Daripada ziarah rumah anak yatim, usaha melahirkan usaha. Kita tengok, kesiannya budak-budak ni kan. Katilnya tengah sengit, bantalnya pun dah maknanya dah rata lah kan. Maknanya makan dia pun mungkin tidak tak terurus semua kan. Maka usaha melahirkan usaha. Maka kita fikir satu benda lah. Maka kita menderma. Usaha melahirkan usaha. Dengan derma tu kita fikir dengan skala lebih besar lagi. Telefon kawan-kawan lah. Apa nama? Nak tak kita derma mana yatim sana tu. Usaha melahirkan usaha. Kemudian apa lagi? Kemudian kita pun ramai datang ke kawan kita. Kita bawa anak kita, kawan kita bawa anak dia. Ramai tu keluarga datang. Anak kita dengan anak kawan kita berkenan pula. Usaha melahirkan usaha. Berkenan, akhirnya berbesan kita. Nampak tak? Dia dipanggil create ataupun usaha melahirkan usaha. Allah suruh kita berusaha untuk usaha yang melahirkan usaha. Okey. Kemudian yang keduanya untuk kita lebih faham sebelum kita berehat, usaha yang memberhentikan usaha. Ada juga orang yang berusaha, tapi usaha itu destroy. Dia merosakkan usaha yang akan datang. Contoh, bermula dengan apa? Kita datang majlis ilmu. Jadi datang majlis ilmu, datang, usaha tu datang. Tapi kita membuat satu benda yang akan memberhentikan usaha. Kita tengok ustaz tu, kita kata, ustaz ni betul ke ni? Dia ada tauliah ke apa semua tu? Tak baguslah ustaz ni kan? Maknanya, kita membuat tu benda yang akan memberhentikan usaha yang lain. Kemudian kita berjumpa kawan-kawan kita kata, ustaz ni tak baguslah apa semua kan? Maknanya, kita ajak kawan-kawan untuk memberhentikan usaha. Kemudian, apalah ejek ke masjid ni, apa? Tak bagus lah dia apa semua. Kita komen lah. Padahal kita tak pernah tanya dia, duit masjid, duit surau tu cukup ke tak cukup. Kita komen aja kerja. Akhirnya apa? Bergaduh antara kita dengan AJK. Kita tak puas hati tu, tak puas hati. Ada je tak puas hati. Akhirnya apa? Merajuk. Akhirnya apa? Tak datang masjid.
Maknanya ada kadang-kadang kalau kita tak perasan, kalau kita tak faham benda ni, ada benda-benda yang kita buat, dia memberhentikan usaha yang lain. Dia memberhentikan usaha yang lain. Jadi maknanya, kita buat tu benda, akan terberhenti usaha. Kita buat satu benda, tak puas hati, akan terberhenti usaha. Kita buat benda tu, akan terberhenti usaha-usaha yang lain. Jadi maknanya Allah Al-Muqsid, Allah akan mengadili. Allah suruh kita berusaha. Cuma kita kena faham, dua benda. Kan? Ada usaha yang akan melahirkan usaha-usaha yang lain, dan ada usaha yang akan memberhentikan usaha-usaha yang lain. Itu kita kena awareness, kena ada kematangan, kita kena ada kefahaman, kita kena ada fikir yang panjang sikit. Kalau kita mungkin nak bertelingkah dengan orang pun semua, kita kena fikir sikit. Okey, untuk kita lebih faham dan kita kaitkan dengan bab rumah tangga, kita berhenti, berehat sebentar. Apa usaha nak kena usaha, apa usaha yang boleh menghentikan usaha, kita akan belajar dalam rumah tangga konteksnya bagaimana. Kita akan belajar lepas ni. Untuk anda sekarang awal-awal ni, jom kita share, tekan butang share di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian pesona di Zara. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, dia terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.
Aspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian di Aspirasi. Kita ada Pesona di Zarah bersama dengan sahabat pendengar untuk sama-sama kita kongsikan lagi ilmu bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Di konti IKIM tak ada, tapi Ustaz kat ujung talian sana hari ini dengan nama Allah SWT Al-Muqsid untuk sama-sama kita kongsikan. Mungkin kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih DJ Kak Ati, kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, saudara abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqsid, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengadili. Dekat akhirat besok Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili setiap perbuatan, setiap kelakuan dan setiap amalan kita. Yang itu Allah sebut dalam Al-Quran, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan dan bagi mereka apa yang mereka usahakan. Jadi, kita dah bila kita bicara mengenai usaha, ada dua benda yang kita kena faham pada hari ini, iaitu ada untuk berusaha ni, ada usaha yang melahirkan usaha dan ada usaha yang akan memberhentikan usaha. Kan? Usaha yang melahirkan usaha-usaha dan usaha yang memberhentikan usaha. Okey? Jadi, kita dah kongsikan tadi satu contoh. Sekarang kita nak kongsikan dalam rumah tangga contohnya. Dalam rumah tangga. Okey. Kenapa dalam rumah tangga Nabi SAW banyak hadis Nabi untuk kita banyak terlibat dengan benda-benda berkaitan suami isteri. Contohnya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucap terima kasih kan, kepada isteri. Kan? Maksudnya, terima kasih pada suami, pada pasangan. Kan? Nabi suruh kita untuk bersentuhan, pegang dan berpegang ni sunnah. Berpegang tangan di sunnah. Gugur dosa-dosa daripada tangan suami isteri yang berpegangan. Kita memandang pasangan kita dengan kasih sayang, maka Allah akan mandang kita dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi antaranya, Nabi SAW mencontohkan bagaimana Nabi membantu perihal-perihal rumah tangga. Nabi SAW mencontohkan bagaimana Nabi memanggil pasangannya dengan panggilan dan gelaran yang sedap didengar. Dia memanggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan Humairah. Humairah ni daripada perkataan ahmar. Wazan dia, kalau dia punya acuan bentuk perkataan tu dipanggil tasghir. Humairah daripada perkataan ahmar, merah. Humair maknanya si merah yang kecil. Dalam konteks bahasa Melayu, cute. Nabi panggil isteri dia, cute. Alamak maksudnya meromantik Nabi SAW. Sweet macam tu saja. Sweet itu. Okay. Jadi maknanya, kena Nabi sebut, nazifu afna abuyutikum. Kamu hendaklah bersihkan kawasan rumah kamu. Kenapa dalam rumah tangga ni banyak Nabi ajak kita terlibat dengan benda-benda berkaitan suami isteri. Bukan semata-mata berkaitan yang kewajipan semata-mata. Nafkah batin, maknanya nafkah zahir kita bagi. Tapi terlibat dengan benda-benda demikian. Sebab apa? Benda-benda demikian, dia akan usaha yang akan melahirkan usaha. Sebagai contoh, hari ni kita bangun tidur. Biasa isteri kita akan terus kemas, pergi dapat dapur. Cuba kita buat hari satu benda lah. Kita bangun daripada tidur, kita cuba sama-sama angkat baju kotor, pergi ke dapur. Itu usaha tau. Itu usaha. Sampai di dapur, kita cuba tengok sekejap keliling dapur kita. Dapur aku ni kan, sebelum ni kita pergi dapur lah. Tapi cuba tengok yang mengkreat usaha baru. Dapur ni lama dah tak dicat. Kan? Mana akan melahirkan satu, biarlah isteri yang masak kat dapur ni biar ceria sikit. Rupanya asap hitam dah atas dapur tu kan. Mungkin kalau ada duit kan boleh belikan yang ventilator tu kan. Maknanya keluarkan asap ke apa semua kan. Kita tengok dapur kita, berkarat dah dapur tu kan. Dia akan melahirkan usaha. Maka kita pergi kerja hari ni, balik kita beli sabun lah. Sabun yang bagus sikit untuk bersihkan sinki. Usaha akan melahirkan usaha. Kan? Kemudian apabila kita cuba bersihkan, tengok tu, susah rupanya bersihkan ya. Maka kita akan rasa, susah. Rupanya isteri sebelum ni ingat mudah ke dia masak sambil nak mengendalikan dapur tu kan. Maka dia akan melahirkan satu kefahaman yang akhirnya akan melahirkan kasih sayang. Usaha melahirkan usaha. Kan? Tapi, kita tengok contoh yang kedua. Usaha memberhentikan usaha. Bangun pagi-pagi terus komen. Apa benda ni tak kemas ni lagi apa semua ni kan. Makan, contoh sarapan. Ada je tak kena. Ini sosnya mana ni? Ini kecapnya mana ni? Ini sambalnya mana ni? Tapi makannya habis. Lagi tak. Tapi komen aja. Isteri yang masak, mood pun tak okey. Mungkin dia akan merajuk. Mungkin dah 3 hari tak bercakap. Nampak tak? Satu usaha
yang akan memberhentikan usaha. Kan? Sebab itu kita kena pada rumah tangga. Sebab itu dalam rumah tangga Nabi SAW ajar supaya fa'fu anhum, makna maafkan, doakan. Dalam Quran Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak jaga ni kena didik dengan sabar, kena banyakkan, kena maafkan, kena bimbing sebab dia akan melahirkan usaha-usaha yang bagus. Saya dikongsikan pada kelas-kelas yang lepas. Kita ni nak anak kita baik, nak isteri kita baik, nak suami kita baik. Paling kurang kena tegur dalam hidup tu ada 10,000 kali teguran. Kan? 10,000 kali. Daripada mana datang 10,000 kali? Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa adib waradaka sab'an. Kamu dah didik anak kamu 7 tahun sampai umur 14 tahun. Didik tu tegur. Tegur, ajar dia adab, tegur 14 tahun. Okay? 7 sampai 14, 7 tahun. Kalaulah 7 tahun tu satu hari kita 5 kali teguran. Satu hari untuk ambil sempurna dengan 5 waktu sembahyang, kita tegur. Kan? Maknanya setahun ada 365 hari kali dengan 5. Kan? Kali dengan 7 tahun, dia akan jadi lebih kurang 12,000. 12,000 kali teguran. Kalau kita bundarkan 10,000 kali teguran. Kan? Jadi katakan, isteri kita kasih, apalah dia ni, perangai tak apa-apa. Mungkin dia kurang ditegur oleh mak ayah dia. Jadi kita kena sambung tugas mak ayah dia untuk tegur. Kan? Kita tak suami kita, apa perangai teruk sangat ni, marah sebaran apa semua. Mungkin dia tidak ditegur oleh mak ayah dia. Kita sebagai isteri, Kak, kita kena sambung tugasan itu untuk menegur. Bagi anak-anak kita pula, kita kena faham benda ni. Anak aku nak jadi baik, mesti kena tegur. At least 10,000 kali teguran. 10,000 kali teguran, at least. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena usaha untuk terus amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga tu. Maka apabila kita tegur, kita sabar, kita maafkan, usaha melahirkan usaha. Tapi kita tak tegur, kita komen je banyak, kita peleceh je banyak, kita tak menghargai banyak, itu usaha yang akan memusnahkan usaha. Usaha yang akan memberhentikan usaha yang lain. Kan bini merajuk, sebab tu kan kalau deraka kepada suami contohnya, kan terhapus amalan. Dia bukan terhapus amalan yang lepas-lepas semata-mata. Terhapus amalan yang sepatutnya kita buat kebiasaan. Kan? Maknanya kan, deraka kepada suami, terhapus amalan. Amalan apa? Biasa kita mungkin buat sarapan untuk suami. Kan? Kita mungkin keluar sama-sama. Hari ni merajuk 3 hari, tak nak buat sarapan. Malas. Boykot contohnya kan. Kan memberhentikan usaha, maka terhapuslah amalan. Biasa Elis sama juga lah bersembang. Berbual suami isteri ni kan berdatangkan pahala. Kan? Hari ni merajuk, malas. Tak bercakap seminggu. Kan seminggu tak ada pahala bercakap. Maknanya menderaka, dia akan menghapuskan amalan. Amalan yang akan datang. Yang kita tak buat pun amalan tu akhirnya. Sepatutnya rumah tangga gedung kepada pahala. Kan? Sebab tu syaitan ni, antara benda yang dia nak hapuskan adalah rumah tangga. Sebab rumah tangga gedung kepada pahala. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam rumah tangga, abang-abang, ayah-ayah kena banyak bersabar. Akak-akak, ibu-ibu kena banyak bersabar. Kena ingat benda ni. Allah Al-Muqsid, Allah yang akan mengadili kita. Dia nak tengok amalan kita. Jangan sampai kita dibisikkan syaitan untuk membuat usaha yang akan memberhentikan usaha. Ketepikan merajuk, ketepikan komen yang negatif, ketepikan benda-benda yang mungkin memperbesarkan benda kecil. Kan? Kena belajar untuk memaafkan, belajar memberi ruang. Isi merajuk bagi ruang dia. Jangan kita balas, kita react dengan benda tak baik, dia akan memberhentikan usaha. Kena belajar untuk bagi masa dekat dia. Kan? Kita boleh jenis terjah-terjah. Jom pergi. Dia tak boleh, dia kena planning. Nak balik kampung 3 hari kena kemas. Kita 2 jam nak balik kampung pun boleh pergi. Benda tu pun boleh bergaduh kadang-kadang tau. Betul. Kan? Terjah macam tu kan. Jom nak balik kampung. Apa balik kampung? Anak-anak lah pun semua kan. Jadi benda ni kena berlapang dada, kena faham. Tapi kena faham konsep dia adalah janganlah membuat satu benda yang memberhentikan usaha. Rugi kita. Kita buatlah. Lepas tu, fasabrun jamil. Sabar tu indah. Sebab dengan sabar, kita tahan sekejap saja, dia akan melahirkan usaha-usaha yang lain nanti.
Masya Wallahu Allah, a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz hari ini. Walaupun hanya dengan satu nama Allah SWT Al-Muqsit tu je, kita dah belajar macam-macam benda dalam rumah tangga. Sebenarnya kena ada Ustaz kan sifat-sifat begini. Dan kita ada banyak soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Sebab dia kata, sahabat kita, saya bacakan satu ya Ustaz ya. Antara contoh rakan kita ni kata, Ustaz kata setiap pagi dia lah yang kejut semua-semua. Kan? Setiap subuh demo yang kejut hari-hari, dia kata kan. Maknanya mengambil peranan masing-masing. Dan kita ada banyak lagi soalan Ustaz, antaranya kalau boleh tolong tak Ustaz, teringin sangat nak tahu dalam konteks rumah tangga, setiap kita akan diadili di akhirat besok. Adakah orang-orang yang menganiaya hidup orang lain telah ditakdirkan untuk berbuat demikian? Sebab selalu orang kata dah takdir Ustaz, dah takdir. Macam mana tu Ustaz? Jawapan lepas kita bertiada stiker pada anda. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda runsing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita terus bersiaran menerusi perkongsian Pesona di Zarah. Di konti saya ada seorang, dan di hujung Skype kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita berkongsi hari ini dengan nama Allah SWT Al-Muqit, Allah yang Maha Adil. Ustaz, Ustaz sambung lagi ataupun nak jawab soalan sahabat kita tadi Ustaz? Kita boleh terus soalan. Okey, baik. Soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di FB IKIM FM yang telah pun tekan butang share. Terima kasih banyak soalan-soalan anda. InsyaAllah mana yang sempat kita akan bacakan. Dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900400. Soalan tadi daripada Puan Nurul Ustaz, kata bagaimana dengan dosa enyaya? Kalau ada orang yang enyaya hidup orang lain, telah ditakdirkan untuk berbuat demikian ke Ustaz? Sebab biasa mereka akan kata dah takdir. Macam mana tu Ustaz? Okey. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa waja'alnakum najdain. Kami bagi kamu pilihan dua jalan. Takdir ni ada benda yang kita tak boleh nak pilih. Contoh kematian tak boleh nak pilih. Kan? Ada orang boleh nak pilih mati, tak boleh Okey, kematian sampai masa. Bencana, bala tak boleh nak pilih. Kan? Ada benda yang kita boleh pilih. Sebagai contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, ketika ada wabak satu ketika, jadi dia nak keluar daripada negeri Syam. Orang kata, kenapa, adakah kau lari, maknanya kau tak percaya pada takdir? Tak, aku berpindah dari satu takdir ke satu takdir yang lain. Maknanya ada benda boleh pilihan. Okey. Dalam bab aniaya, apabila seorang itu menganiayai orang lain, orang yang menganiayai dia tak boleh cakap, ni dah takdir saya aniaya awak. Ni takdir saya tahu. Tak boleh. Sebab dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk tidak meneruskan penganiayaan itu. Dia tak boleh kata ini takdir lah. Sebab tu nasib awak lah, awak kena aniaya dengan saya. Sebab ni takdir awak. Maksudnya, dia jangan dalam agama dia jangan pelit agama lah. Itu je lah. Kalau salah, minta ampun kepada Allah, cuba baiki diri. Jangan sampai kita ni belit agama. Kita panggil lah. Dah lah kau aniaya orang. Kau salah ke takdir pula. Soalannya kau dah kenapa? Okay. Sebabnya minta ampun, ada kesedaran, baiki diri, sebab kita memilih untuk jadi demikian. Yang kalau kita pilih tu Allah izinkan, maka kita akan jadi buat macam itu lah. Kan? Wallahualam. Masya Allah. Seterusnya kita ada soalan ni Ustaz di WhatsApp IKIM. Sahabat kita ni Eddie berusia 39 tahun. Dia kata, Ustaz, isteri selalu buat perkara salah dan silap berulang perkara salah dan silap berulang-ulang perkara yang sama, sedangkan sahabat kita ni dah tegur. Macam mana nak buat tu Ustaz? Okey. Pertama sekali, kita kena faham manusia tak sama. Okay? Dia tak sebut apa kesalahan itu. Kadang-kadang ada kesalahan berkaitan agama. Maknanya agama yang tak arifkan benda itu salah. Kadang-kadang salah tu daripada kita punya kod etika yang kita letakkan kat isteri. Contoh macam, awak kalau balik kampung jangan lama-lama. Itu kod etika kita yang kita letakkan. Maknanya kita yang letakkan situ. Jadi, kau balik lama kan? Kau ni salah lah. Maknanya kita kena faham benda tu. Maksudnya apakah hanya kesalahan tak disebut. Kalau kesalahan berkait agama, dia kerja popek-popek mengumpat sana, mengumpat sini, maknanya itu memang kena tegur lah. Okay. Ada yang kadang-kadang kita punya expectation. Kita yang letakkan satu expectation, kita yang letakkan satu syarat. Orang tu baik kena macam gini. Sebab ada orang jenis dia adalah
dia sukakan SOP. Kena macam ini, macam ini, macam ini. Anak mesti kena pergi masjid, pergi surau macam ini. Kalau tak, dia anak yang tak bagus. Padahal anak dia okey, cuma tak pergi surau je kadang-kadang kan. Jadi terus tak bagus, terus dia tension, terus dia jadi macam stres sebab anak tak pergi surau, maka anak tu tak baik. Padahal anak tu tak berjalan ke sana kemari, sentiasa ada kat rumah padahal. Jadi kita tengok keadaan tu, expectation kita ataupun takrifan kita tu. Okey. Kemudian yang kita kena faham adalah ada orang yang memang dia kena berterusan, kena ditegur secara berterusan. Maksudnya jenis dia itu adalah orang yang kalau cakap sekali nanti dia akan lupa. Dia dipanggil orang yang detach. Detach ni maknanya lepas-lepas lah. Macam tu. Jadi nasihat hari ni sedih kan. Lepas tu lagi 2 jam dia lupa. Jenis dia detach. Makan selalu. Jadi itu yang orang Melayu pun dah sebutkan. Seperti mencurah air di daun keladi kan. Dia kan stres. Cuba daun keladi tu kita lenturkan, jadikan dia bentuk macam mangkuk kan. Kalau kita tahu jenis dia macam daun keladi yang macam itu, memang kita akan stres lah tuang. Tapi kita lenturkan dia, maka dia dapat menanggung air itu. Dan sebenarnya dia lagi cantik daripada yang melekat meresap terus jadi lembek kan. Dia lagi cantik kalau dia dapat ditakung air itu. Oh, Masya Allah. Jadi maknanya ada jenis macam itu. Kalau isteri kita jenis macam itu, selamat, apa nama panggil, good luck lah bang ya. Maknanya ada pahala. Selamat berjaya. Ada pahala kita di situ dari sudut kita diamanahkan pada isteri yang kita kena tegur. So jangan berhenti menegur, teruskan bimbing. Mungkin jenis dia lebih 10,000 kali mungkin 20,000 kali bertegur. Wallahualam. Alhamdulillah. Aplikasikan dulu 10,000 kali. Mana tahu betul-betul berjadi. Ustaz kan? Masya Allah. Seterusnya kita ada kat Siti. Ustaz kata suami ni jenis yang nak kena bagi tahu. Kalau nak buat sendiri macam tak ada dapat idea macam tu. Tapi bila diminta memang Alhamdulillah cemerlang. Jadi soalan sahabat kita ni, adakah sahabat kita ni memang jenis macam kontrol suami ke sahabat kita ni? Dan mak mertua pun dah macam nak salah faham dengan suami tu, ikut cakap isteri. Dan kami macam berlangkah selalu berkepit sebab suami ni memang macam selalu tunggu idea atau keputusan sahabat kita. Dan kebanyakan keputusan selalu selain daripada kerja lah Ustaz, biasanya suami akan minta nasihat daripada sahabat kita ni. Macam mana tu Ustaz? Okey. Cuba kita saya pernah bahas benda ni dalam emosi 12 emosi 12 emosi. Okey. Jadi kalau siapa yang maknanya fan lama Pesona Zahra mungkin diingat. Tapi kalau tak ingat saya ulang balik Okey. Emosi 12. Kita dalam diri kita ni ikut Imam Ghazali, perbahasan Imam Ghazali ada 12 emosi. Kan? Kita simpulkan ada 12 emosi dalam 2 dimensi. Dalam dua dimensi. Saya nak tanya Kak Yati sebagai wakil kepada seluruh pendengar sekalian. Okey, saya nak tanya. Kak Yati kalau ke mana-mana suka tak mengajak orang? Suka tak ajak orang? Macam suka. Nak ke mana-mana, jomlah. Suka tak? Suka. Sebab ada kawan. Suka kan? Sebab ada kawan kan? Suka kan? Okey, soalan keduanya. Tapi kalau orang ajak Kak Yati suka ikut tak? Tengok keadaan. Kalau saya tak ada apa-apa, saya suka ikut. Mana tengok keadaan Kalau ada apa-apa mungkin jangan tak ikut lah. Maksudnya apa? Dari sudut emosi mengajak, emosi tunjuk mengajak, Kak Yati tinggi. Maksudnya DJ Yati kita tinggi, dia suka mengajak orang. Jom. Tapi di sudut diajak, emosi perlu diajak, perlu pula. Orang ajak kita sederhana. Maknanya tengok keadaan lah. Beza dengan orang kalau emosi yang perlu ajak tu tinggi, dia perlu, pantang ajak dia akan ikut. Kan? Dia beza dia. Ada orang yang suka mengajak tapi diajak dia takkan ikut. Itu maknanya emosi perlu dia rendah. Dia tunjuk suka, dia tunjuk tinggi, dia suka mengajak, jomlah. Tapi orang ajak dia belum tentu dia pergi. Okay, itu jenis orang. Okey, balik pada soalan kakak ini. Ada orang yang dia tunjuk kontrol. Tunjuk kontrol ni maksudnya suka bagi direction, bagi banyak idea. Kita buat macam ni, kita buat macam ini, kita buat macam ni, kita banyak. Jenis dia macam tu tau. Itu emosi tunjuk kontrol dia panggil. Tunjuk kontrol ni maknanya tunjuk suka bagi direction lah. Dari sudut perlu pula, ada orang yang dia perlu kontrol. Emosi perlu kontrol dia tinggi. Dia bukan
Dia jenis macam tu. Dia suka kalau batu benda, macam mana nak buat Dia perlu direction daripada orang. Kontrol di sini bukan negatif tau. Dia perlukan direction daripada orang untuk memastikan keputusan tu betul ke tak, ataupun untuk dapatkan idea. Ada jenis orang macam tu tau. Ada orang yang perlu kontrol rendah. Maknanya dia tak suka direction daripada orang. Saya tahulah pekerja saya. Dia tak suka dapat direction. Ada orang yang perlu direction. Dia suka direction. Jadi pada saya dalam kupasan begini, suami puan tadi, dia punya emosi perlu kontrol dia tinggi. Jadi maknanya dia bukan saja daripada isteri tu, siapa-siapa pun, kalau ke office pun dia suka dapat direction daripada orang. Dia dapat direction, apa nak buat dia dapat direction. Dia suka jenis dia. Maknanya jenis emosi orang yang berbeza. Dan memang kalau kita tak faham mengenai perbahasan emosi 12 ni, kita akan mudah salah faham lah. Maka mak akan cakap apalah, anakku kena kontrol. Tapi tak, sebenarnya anak dia yang bagilah direction. Anak dia sendiri yang perlukan begitu. Wallahualam. Masya Allah. Seterusnya Ustaz, kita ada sahabat kita yang tanya soalan. Kata bagaimana kalau dalam situasi suami yang suka curang? Adakah itu satu sifat ketagihan sebenarnya Ustaz? Okey. Dalam diri manusia ni, dia dipanggil mazmumah badan. Mazmumah badan ni inborn. Dia bukan dibina dengan emosi, tak. Inborn. Okey. Ada orang yang mazmumah ni kelemahan dalam bahasa Arab. Mazmumah badan dia, ada orang mazmumah badan dia adalah pujian. Maknanya dia suka dapat pujian. Kalau tak dapat pujian, maknanya dia akan tension lah. Ada orang mazmumah badan dia kadang-kadang amanah. Dia tak boleh diamanahkan benda, dia akan terpakai dululah. Dia akan mazmumah badan dia. Ada orang mazmumah badan dia boros. Dia ada duit pun dia boros, dia tak ada duit pun dia boros tau. Allahuakbar. Ya, ada orang jadi macam tu. Okay. Ada orang jenis badan dia adalah ghalabatid dain, suka berhutang. Kak Ati pernah jumpa tak? Ada orang suka berhutang. Padahal dia tak ada apa-apa pun, tapi suka berhutang. Jenis badan dia jenis macam tu, suka berhutang. Dan ada orang yang mazmumah badan dia adalah perempuan. Jadi kalau suami kita mazmumah badan dia memang perempuan, memang kena ingatkan. Sehebat mana dia pun, dia duduk tepi mazmumah dia akan tombang. Siapa pun dia. Kita pernah dengar kisah imam ditangkap khaluat. Kita pernah dengar kisah hakim mahkamah syariah ditangkap khaluat. Bukan hakim itu, bukan ustaz itu, bukan imam itu. Orang lain pun banyak lagi. Tapi kebetulan mazmumah badan dia macam tu. Sehebat mana dia duduk tepi mazmumah itu, dia mesti akan tombang. Lepas tu kita kena tahu mazmumah kita. Kalau mazmumah kita boros, kita jangan pegang duit banyak-banyak. Kalau mazmumah kita amanah, jangan ambil amanah. Kalau mazmumah kita tu perempuan, jangan duduk tepi-tepi itu, mesti tombang punya. So kita kena tahu mazmumah kita tu. Jadi balik pada suami tu ada orang kita pernah jumpa, saya pernah jumpa. Ustaz, suami saya Ustaz 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal Ustaz. Ratio dia at least tahun sekali buat hal. Dengan PA, dengan budak office, dengan budak kedai, pantang dengan budak jumpa tol. lah Ustaz ya. Budak tol, bayar tol hari rumah pun boleh berkenan. Sebab mazmumah badan dia adalah perempuan. Tapi kalau bukan, mazmumah badan bukan perempuan, mana itu insya-Allah lah dia tak rungsing, dia takkan jatuh dengan bab itu. Maknanya kena tegur lah Ustaz, kena tegur, kena ingatkan selalu. Kena tegur, kena ingatkan. Kalau kita tahu mazmumah badan itu apa. Dan kita pun kena kenal mazmumah badan kita apa. Kita mazmumah kita ni, mazmumah badan tak banyak, 2-3 benda je. Kita kena tahu. Baik. Wallahualam. Seterusnya ni saya kira soalan terakhir Ustaz. Masa berjalan dengan sangat pantas. Sahabat kita ni seorang mu'alaf, dah baru 1 tahun masuk Islam dengan arwah isteri serta anak-anak sekali. Soalannya, macam mana nak buang hati berdendam kerana arwah isteri meninggal disihir. Sampai sekarang tak dapat nak menerima kematian isteri sebab bagi sahabat kita ni, arwah isteri tak pernah jahat dengan orang lain. Jadi kenapa Allah izinkan dia disihir? Macam tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Jadi apa yang diaturkan dalam hidup kita ni adalah kita tak nampak apa hikmah dia. Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi isteri kita, kan? Kalau mungkin
dia duduk di kalangan mungkin orang Islam yang tidak berakhlak Islam, dahlah kita baru masuk Islam kan. Takut kebetulan lingkungan kita tu orang-orang yang teruk, maka takut kita menyalahkan Islam. Padahal itu orang Islam. Islam dan orang Islam berbeza. Kan? Orang Islam kadang banyak ada kelemahan-kelemahan dia. Islam tu sendiri ajaran yang membawa ke arah kebaikan, keselamatan. Takut mungkin akhirnya hati dia mandang Islam tu tak bagus. Jadi Allah pilih dia untuk Allah selamatkan iman dia. Alhamdulillah Allah jemput awal dia. Masya-Allah. Kan? Jadi semua ada hikmah dia. Habis tu kenapa tak kita? Kenapa tak dia? Adalah tugasan yang Allah nak bagi kepada kita tu. Kan? Sebab hidup kita ni semua dengan tugasan. Kalau besok tugasan kita dah habis, maka Allah akan jemput kita pulang. Dan adalah benda Allah nak untuk kita buat. Jadi nasihat saya pada abang yang mu'alaf, sabar, semua benda ada hikmah. Tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan ilmu tauhid. Sebab tidak bergerak satu benda illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan pada kita tu. Kan? Kalau Allah tetapkan kepada kita kebaikan, daripada timur dan barat orang nak menghalang dia, orang takkan mampu menghalang dia. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan ada kemudaratan yang Allah akan uji kita, berhimpun orang timur dan barat untuk menghalang dia, pun takkan mampu untuk menghalang kemudaratan itu. Jadi kita kena minta takdir-takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena faham setiap benda tu la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Allah itu adil. Artinya nama Allah Al-Muqsit. Allah beri tepat pada masanya, sangat harmoni dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Kita sampai ke hujung Ustaz, mungkin ada sedikit kesimpulan untuk sama-sama kita. Ibu Kak tuan saya, sebagai kesimpulan dia, Allah Al-Muqsit, Allah yang akan mengadili kita. Allah suruh kita banyak membuat amalan. Cuma kita kena faham, ada amalan yang akan melahirkan amalan, ada amalan yang akan memberhentikan amalan. Kan? Kalau istilah dalam ahli psikologi itu dipanggil amalan yang melahirkan amalan. Create. Kena create benda yang meng-createkan amalan. Dan ada benda yang create, anti-create. Anti-creation. Maknanya ada amalan yang akan menstopkan amalan-amalan yang lain. Untuk itu kita kena faham. Benda-benda negatif dia akan stopkan amalan-amalan yang lain. So baiki diri, kan, sentiasa positif dalam diri hidup, dalam diri kita, dalam hidup kita, sentiasa nak bergaul dengan orang positif, sentiasa untuk terus minta Allah kurniakan kita dan bimbing kita ke arah lebih positif, insya-Allah. InsyaAllah. Sampai hujung Ustaz, kita doa Ustaz untuk sama-sama kami aminkan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami yang menonton pada hari ini, ahli keluarga kami, dan yang mendengar perkongsian kami pada hari ini. Ya Allah, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau jadikan penyakit corona ini sebagai tanda kebesaran-Mu, ya Allah, kami telah melihat kebesaran-Mu, ya Allah. Angkatlah penyakit ini di kalangan kami, ya Allah. Jika Engkau jadikan ia sebagai tentera-Mu untuk menghukum orang yang engkar, orang yang sombong, orang yang mungkar kepada-Mu, ya Allah, jadikan ia cepat menjalankan tugasnya, dan Engkau angkatlah penyakit ini di kalangan kami, ya Allah, dan berikan kesedaran dan keampunan kepada orang-orang yang berdosa dan orang yang ingkar di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dan daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar yang menyaksikan di FB IKIM FM, jangan lupa tekan butang share untuk lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Dan untuk anda teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.